A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Abdul Hadi bin Johari, kerana dapat meluangkan masa untuk kuliah Isyak pada malam ini dengan tajuk tafsir Nurul Ihsan jilid 4 daripada surah Al-Hujurat. Yang dihormati dan yang berbahagia Puan Rusniati binti Mansur selaku pengurusi JNI, yang berusaha tim pengurusan Gema Nur Iman, serta terima kasih dan diadalukan juga kehadiran muslimat yang sentiasa berada di Google Meet untuk menambah ilmu, mencari keredaan dan keampunan Allah, insya-Allah. Bagi memohon keberkatan halaqah pada malam ini, dijemput Al-Fadhil untuk memimpin bacaan Ummul Quran bisi Al-Fatihah. Seterusnya dijemput untuk meneruskan kuliah Isyak pada malam ini. Tafadhal masykurah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa habibuh. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. Ustaz Puan pengacara majlis, Ustazah Maskia, Puan Rosniati binti Mansur selaku pengerusi Gema Nur Iman, seluruh staf warga kerja staf Gema Nur Iman, penonton-penonton, sidang hadirin, mukminin, mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang tak dapat sebut, tak mampu untuk saya sebutkan satu-satu tanpa mengurangkan sedikit pun kedudukan kalian semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan pada pandangan saya juga insya-Allah. Alhamdulillah kita bertemu pada malam ini dalam suasana yang kalau di Kedah ni alhamdulillah Tuhan bagi hujan dah 2 hari. Saya tak tahulah di Selangor macam mana, di Kuala Lumpur macam mana. Ala kulli hal semua kejadian yang berlaku di alam kita ini, di tempat kita ini, kita sentiasa mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sama ada panasnya ataupun sejuknya. Cuma bila Tuhan bagi, tugas kita ialah mensyukuri nikmat Allah, walaupun dia sebenarnya tak lebat hujan, sikit saja, tapi bolehlah kurangkan sedikit haba-haba kepanasan tu. Baik. Boleh saya tahu muka surat berapa? Saya cari tak jumpa pula tadi. Kita surah apa? Al-Hujurat kan? Alhamdulillah. Ya, muka surat 104. Kalau kitab ni 104. 104 Ha. Baik. InsyaAllah kita dalam suratul Hujurat. Sambung ayat 4. Ayat 4 Okey. Saya ada sebutkan hari itu, kita akan cuba kesanlah, kita akan cuba dapatkan beberapa perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat. Saya dah sebut hari itu, surah ini tak ada jihad. Dia tak bincang sangat pasal jihad. Sedangkan ayat Madaniyah ni banyak tentang jihad. Yang keduanya
diturunkan surah ini beberapa tahun sebelum Rasulullah wafat. Maknanya dah dekat-dekat Rasulullah wafat dah pun. Dalam seolah-olah juga memberi isyarat bahawasanya Rasulullah ini penyempurna akhlak. Kerana Tuhan menyebut laqad kana rasulun bukan saya silap innama bu'istu, hadis Nabi kata innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq, sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi seolah-olah ayat ini banyak nilai, dia panggil etik lah kita kata, etika, nilai, teguran, akhlak, kesopanan, kesantunan yang seolah-olah Nabi tak boleh wafat sebelum Nabi sempurnakan akhlak bagi kita. Pernah saya sebut ataupun tidaklah, saya tak apalah, saya ulang. Sesungguhnya dalam Al-Quran itu dan juga dalam hadis-hadis yang ribuan diturunkan kepada Nabi, bukan yang dihafaz ataupun dinukilkan kepada kita melalui rantaian sanad para muhaddisin, kita boleh buat kesimpulan yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran dan juga yang paling banyak disebutkan dalam hadis akhlak. Sebab itulah kita ini orang tak tanya kita agama apa sebenarnya, tapi orang nak tengok kita ini akhlak macam mana. Seolah-olah kita ini dilihat baiknya agama kita, cantiknya agama kita, apa sahaja melihat kepada akhlak. Okey? Jadi sebab itulah saya sebut bahawa ayat ini ada 5 kali disebut ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Tapi ya ayyuhan nas diletakkan pada hujung-hujung ayat sedikit, seolah-olah nak bagi isyarat akhlak kamu kena jaga. Akhlak kamu, kalau kamu nak harapkan orang bukan Islam tertarik dengan kamu, maka kamu kena ubah akhlak sebelum kamu berdepan dengan mereka. Betul yang saya cakap? Bukan. Maksudnya kita nak kena menyediakan akhlak yang baik sebelum menarik perhatian daripada orang bukan Islam. Jadi saya dah buat hari itu lebih kurang 5 poin penting tentang suratul Hujurat ini. Daripada segi apa? Antaranya saya sebut jangan baca Quran sekadar nak dapat berkat. Yang kedua, kita boleh share ayat ini dengan bukan Islam sebab dalam ini banyak kandungan yang mana kita dengan orang bukan Islam pun perlu benda yang sama. Ada yang mereka rasa tak perlu tapi sebenarnya perlu, macam sembahyang. Mereka perlu tapi mereka rasa tak perlu. Tapi kalau akhlak yang baik, janganlah kamu mengintip, janganlah kamu memerli, janganlah kamu mengeji. Itu kan semua diperlukan. Semua manusia perlu benda yang sama. Yang ketiga, surah ini saya sebut hari itu, sekalipun tidak ada asbabun nuzul pun tak ada isu, tak ada masalah untuk kita faham ayat ini. Walaupun sebenarnya hakikat dia ada asbabun nuzul, tapi kalau tak ada pun tak apa, seolah-olah begitu. Yang keempat, ayat ini secara tegas mengajak kita melihat perbezaan di antara mukminin, orang yang beriman, dengan orang yang sekadar muslimin sahaja. Yang kelima ialah di sana kita ada nilai Islam dan juga kita ada tradisi orang Islam. Tak mesti tradisi itu betul belaka, tapi nilai Islam itu yang perlu dititik beratkan. Kadang-kadang sebahagian tradisi masyarakat kita, orang kita, ada yang tak betul, mesti diperbetulkan. Maka dengan sebab itulah adat dan kebudayaan ini mesti dipandu dan disuluh oleh agama. Tak boleh kadang-kadang semata-mata. Contoh kalau kita tengok Arab masyarakat jahiliah dulu kan, adat mereka riba, adat mereka membunuh anak perempuan, adat mereka. Jadi tak semua benda itu walaupun disokong oleh ramai orang, tak mesti benda itu betul. Baik, minggu ini kita nak masuk yang seterusnya ialah wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din, dan kamu jangan derah cakap. Derah sini jangan tinggikan suara. Ya, dalam ayat ini teguran kepada Nabi, teguran kepada sahabat yang meninggikan suara di hadapan Nabi SAW. Tapi boleh saja kita ambil kalau kita berdepan dengan orang yang ada kedudukan, orang yang ada ilmu, para ulama, para fuqaha, para arifin billah. Takkan kita nak cakap kuat di hadapan mereka.
tunduknya suara kita, rendahnya suara kita itu sebagai penghormatan. Kerana apa? Kerana mereka diangkat darjat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Tuhan menyebut di dalam ayat itu al-ilmu dengan darajat. Maknanya naiknya darajat seseorang itu antaranya dengan ilmu. Jadi sebab tu kita sebenarnya menaikkan suara, jaga suara, rendahkan suara itu common sense je. Common sense ni maknanya benda yang tak perlu kita fikir secara berlebih-lebih. Kita dapat faham bahawa nilai penghormatan itu boleh diberikan dengan merendahkan suara. Ya, itu kita setuju semua. Jadi sebab itu akhlak ini kadang-kadang terlepas pandang. Kita kadang-kadang bila bercakap dengan orang yang kedudukan tinggi, ilmunya, kita seolah-olah menjuarai. Suara kita tu lebih daripada orang yang, ya seolah-olah macam kita tak, seolah-olah kita tidak menyedari kewujudannya di situ. Jadi keperluan itu membawa akhlak yang baik. Antara yang ditegur ini ialah yang pertama tu kita dapat teguran, kalau keputusan Tuhan keluar, Nabi cakap begini tak boleh, Tuhan kata begini tak boleh, jangan kita kata pada pendapat saya begini. Oh no, tak ada lagi. Kemudian Tuhan yang kedua, Tuhan sebut jangan tinggikan suara di hadapan Nabi SAW. Ya. Dan di ayat yang seterusnya ini, wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd. Dan jangan kamu derah cakapan. Derah ni orang Kedah kami pun guna perkataan ni. Yalah, kitab ini kan guna bahasa Kedah lama. Jadi dia sebut jangan derah. Derah ni jangan kuat. Cakap pelan-pelan. Cakap lembut-lembut. Sebenarnya merendahkan percakapan itu melambangkan kepribadian juga sebenarnya. Tanda kita ini rendah jiwa, rendahnya hati kita, tawaduknya kita, rendahnya diri kita, ialah kita tidak, dia panggil tak juah lah. Kadang-kadang orang cakap kuat sangat ni, dia tak ambil entang dengan orang. Seolah-olah dia seorang saja yang wujud di tempat itu. Maka Tuhan tegur, jangan kamu derah cakapan baginya Nabi dengan perkataan seperti jahar. Jahar ni kuat. Percakapan setengah kamu bagi setengah itu, tetapi mau perlahan-lahan cakap memulia ta'zim. Ta'zim tu memulia, yakni membesarkan baginya. Sebagaimana kita di hadapan raja, sultan, ataupun orang-orang yang ada mansib kedudukan dalam masyarakat, maka kita akan cakap perlahan sahaja. Apatah lagi Rasulullah SAW. An tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Kalau kamu kuat suara, kalau kamu buat tak indah dengan Nabi SAW, kamu kurang penghormatan dengan Nabi, an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Takut batal amalan kamu. Kamu buat sembahyang banyak, kamu buat zakat banyak, kamu buat puasa banyak, tapi batal. Seolah-olah tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala kerana perbuatan kamu tidak mengendahkan kewujudan Nabi di hadapan kamu, sedangkan Nabi itu kekasih yang paling dimuliakan Tuhan. Dalam hierarki para nabi, semua nabi-nabi mulia, semua rasul-rasul itu mulia, tapi ada nabi dan rasul yang Tuhan paling muliakan, yang disebut sebagai khairul anam. Nabi paling mulia sekali, tapi kita cakap buat tak indah. Jadi seolah-olah kurangnya nilai penghormatan kepada kekasih Tuhan, maka menyebabkan Tuhan marah dan akhirnya batal sebahagian daripada amalan-amalan kamu. Jadi ini bahaya. Ialah, akhlak ini sebenarnya suatu perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita, sebab kita nak memperkenalkan sesuatu. Walaupun benda itu betul, ialah benda tu betul. Islam itu betul. Islam tak ada benda yang tak betul sebenarnya. Syariat itu kan betul senantiasa. Bersifat lurus. Tapi kerana perangai kita, orang dah anggap benda yang kita bawa ni tak betul. Jadi kita seolah-olah mencemarkan kebenaran dengan pakaian akhlak yang tidak semenggah tu. Ini masalah dia. Modal kita ni akhlak sebenarnya, yang paling besar akhlak. Kalaulah puan admin kita ni dia buka kedai makan misalnya, masak sedap, tom yum. Orang Perak masak tom yum sedap tak? Semua sedap belaka. Allah Ustaz. Sedap, tapi kita nak bagi orang makan. Dia datang kedai kita, kita takkan nak cakap makanan sedap.
Okey, tak apalah. Orang nak kena cuba. Sebelum cuba, kita nak ambil order tu pun. Cuba tanya tengok. Nak makan apa? Cepat sikit. Saya tak nak tunggu dah. Cuba tanya macam tu tengok. Kasar suara. Tak ada kelembutan suara. Saya rasa kalau sedap macam mana pun, kalau macam tu sikap kita, macam tu perangai kita, orang tak nak datang makan. Orang tak nak datang dah kedai kita. Siap viral lagi. Kedai ni jangan makan. Tak boleh. Jadi susah. Tapi Tuhan kata di sini, amalan kamu itu hilang, dibatalkan dalam keadaan kamu la tash'urun. Kamu tak sedar. Kalau sedar, sudah tentu kita boleh berubah. Tapi bila tak sedar, inilah yang disebut sebagai muflis di akhirat nanti. Kamu bawa amalan kamu, solat kamu, puasa kamu, zakat kamu, tapi tengok-tengok muflis. Habis dibuang, tercicir. Kerana apa? Kerana sikap kamu, perangai kamu dan akhlak kamu. Ya, Masya Allah, kita setiap kali kita baca berkaitan dengan akhlak ini, kita sedar bahawa penelitian Islam tentang akhlak ini sangat detail. Ya. Ayat seterusnya, innalladzina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillahi ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Bahawa innalladzina yaghudduna, mereka-mereka yang memperlahan mereka itu akan suara mereka. Yaghuddun dengan makna merendahkan. Perlahankan suara mereka pada sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulaika, inda ni makna di sisi Nabi, di sisi Nabi, maknanya Nabi ada dekat dengan kita, kita menaikkan suara. Baik. Segala mereka itu yang telah imtihan, cuba buka meluas Allah akan segala hati mereka, bagi junjung jalan-jalan takut Allah, maka lahum maghfirah. Cuba tengok Tuhan angkat darjat dengan akhlak sahaja. Kan? Tak perlu tinggi suara. Sebenarnya tinggi suara ni yang pertama makan tenaga lebih. Sama macam orang marah dengan orang yang senyum. Walaupun sebenarnya senyum itu kita guna urat yang tak banyak. Saya bacakan sains kata orang yang senyum ini dia pakai urat yang minima. Maknanya tak perlu susah-susah. Senang saja nak senyum. Tapi kita jarang boleh melemparkan senyuman. Orang yang mengerutkan mukanya, orang yang marah, dia pakai tenaga banyak, dia pakai urat ni jadi mudah letih. Sebab tu orang marah. Kalau dia marah yang melampau-lampau, dia cepat letih tak? Dia cepat letih. Sebab tu Nabi SAW pesan, siapa yang nak marah, kalau dia tengah berjalan, duduk. Kalau dia tengah duduk, berdiri, duduk. Kalau dia tengah berjalan, bukan. Kalau dia tengah lari, berjalan. Kalau dia tengah berjalan, stop. Kalau dia tengah stop berdiri, duduk. Kalau dia duduk, tidur. Kalau dia tidur, kalau dia tidur buat apa lagi? Tidur je lah. Jadi sebab tu Nabi nak bagi tahu kata marah ni, naik suara ni, kita dalam keadaan semangat, ya. Jadi sebab tu bila berdiri, otot-otot kita, urat-urat kita tu cergas, dia bawa darah. Dan saya pernah sebut dahulu, bila kita marah, syaitan iblis ini dia boleh masuk memberansangkan kemarahan kita melalui salur darah. Dalam hadis kata majrad dam ni tempat salur darah. Sebab tu bila kita dilarang pegang pisau walaupun nak bergurau, tak boleh. Haram hukum dia. Bahkan masuk dalam al-kabair, dosa besar. Ya. Baik, Tuhan kata seseorang itu boleh mencapai darjat. Cuba kita tengok. Dalam konteks ini, akhlak ialah merendahkan suara. Merendahkan suara ini, dia mengambil beberapa perkara yang baik, antaranya tawadhu'. Maka Tuhan angkat diri dia menjadi siapa? Ulaika allazina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Mereka itu yang telah imtihan, cuba buka meluas Allah. Tuhan buka bagi dia apa? Segala hati mereka supaya junjung jalan takut Allah. Maknanya di sini hubungan Tuhan dengan Rasul, siapa yang menghormati Nabi, maknanya dia takut Tuhan. Kalau kamu tak hormat Rasul, kamu tak takut dengan Tuhan. Dia sifirnya begitu. Tak ada siapa boleh mendakwa, saya takut Tuhan tapi saya tak suka Nabi. Tak boleh.
Kalau kamu tak suka Nabi, automatik kamu tak suka Tuhan. Sebab Nabi itu kekasih. Dia yang hantar ke sini, maka Tuhan buat dia jadi panutan kita dan kita tak boleh merendah-rendahkan walaupun sekecil-kecil nilai akhlak. Ya. Sebab tu akhlak ini banyak perkara dia, kadang-kadang kita nampak kecil tapi hakikatnya besar. Saya selalulah sebut kadang-kadang kitab kita tu wasilah ilmu. Bila kita letak kadang-kadang ikut dan je. Buku-buku agama, buku fiqh, buku-buku yang tu letakkan yang paling tinggi sekali. Kadang-kadang letak novel cinta atas buku tafsir, letak spek mata atas kitab, letak botol kan, macam-macam. Kadang-kadang dia buat penjendal pula. Tak berapa tinggi, dia letak kitab bagi tinggi. Ini suatu perkara yang kalau kita baca dalam kitab para ulama tentang adab penuntut ilmu, ternyata perkara ini satu jenayah sebenarnya. Benda tu besar. Sebab itu berapa kerat manusia yang kadang-kadang Tuhan buat bagi jadi alim walaupun belajar tak lama, antaranya kerana adab yang tinggi. Jadi di sinilah kedudukan akhlak di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Maka yang keduanya, bila mereka merendahkan suara di hadapan Nabi, lahum maghfiratun wa ajrun azim. Dapatlah keampunan, maghfirah. Tuhan bagi keampunan, yang kedua pahala. Maghfirah, keampunan, ajrun, pahala. Dua. Ampun dan pahala. Yang besar syurga, kata Abu Hurairah daripada Abdullah bin Abbas, tatkala turun ayat, tegah bercakap kuat di hadapan Nabi adalah Abu Bakar dan juga Umar. Bercakap dengan Rasulullah sehabis-habis perlahan seperti orang berbisik-bisik. Sampai berapa dengar Rasulullah kerana memulia dan ta'zim hormat Nabi. Teguran itu memang teguran kepada Abu Bakar dan juga Umar yang bertelagah di hadapan Nabi SAW. Selepas daripada itu semua orang jadi takut. Nampak tak? Mereka sudah ambil peduli besar tentang larangan Allah. Maka bisik mereka tu sampai tahap berbisik. Kita pun macam itulah kan. Kadang-kadang di hadapan tu pelan suara. Kita tunjukkan ta'zim kita. Maka di situlah mengalirnya keberkatan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang tak sedap. Mengaji kadang-kadang dulu rasa benda ni macam payah nak faham. Tapi kadang-kadang Tuhan buka yang dinamakan sebagai futuhat. Futuhat ni maknanya pembukaan. Ada orang yang kadang-kadang bijak, genius, tapi ilmunya tidak barakah. Menyebabkan dia menyampai orang tak nak dengar. Dia belajar sendiri, kalau mudah faham pun dia sendiri susah nak beramal. Kan? Ada orang yang kadang-kadang belajar sikit saja. Cuba tengok mak bapak kita dulu. Tok-tok kita dulu, nenek-nenek kita dulu. Kalau tengok kuantiti kitab belajar tak banyak. Dia punya kitab tu pun tak adalah kitab hebat-hebat sangat. Kitab kadang-kadang Hidayatus Sibyan. Kadang-kadang kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tu kitab tasawuf tu. Allah, tak ingat dah saya. Kitab kecil-kecil, kitab nipis-nipis, akidah pun kadang-kadang seumpama kita akidah yang macam Sirajul Huda. Kecil saja, kitab nipis saja. Tapi kerana barakah, nilai penghormatan pada guru, pada kitab dan segala wasilah ilmu, dan termasuk juga saya baca teguran daripada seorang ulama baru ni, saya baca dalam kitab ni. Saya lupa dia punya nama kitab ni tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Asy-Syaikh Zakaria Al-Kandahlawi. Dia kata apa? Dia kata, aku ringkaskan banyak tulisan dalam kitab aku ini supaya orang senang nak baca dan tak ambil masa lama, kerana manusia hari ni dia orang dah tak nak baca panjang-panjang. Bila tak nak baca panjang-panjang, dia orang kalau panjang sikit dia orang jadi pemalas. Maka aku pun tulislah pendek-pendek. Kerana apa? Kerana masa hari ni manusia susah nak bagi dengan ilmu. Untuk taat susah nak bagi. Tapi kalau untuk shopping, untuk holiday, untuk apa sahaja dia orang boleh bagi. Anytime. Kalau tak ada cuti, ambil cuti. Betul Tapi kalau kerana ilmu, alah clash lah program ni dengan sekian-sekian, tak boleh kosong, susah. Tapi kalaulah benda tu hari kerja pun, hari ada kegiatan pun, tetap dia kata tak apalah saya ambil cuti. Tapi kalau kerana ilmu jarang, hari ni susah nak jumpa.
Ada daurah kadang-kadang orang buat seminggu, kadang-kadang kan ambil cuti kerana nak pergi tempat tu seminggu, nak duduk dengan guru. Susah. Tapi kalau holiday seminggu, boleh. Macam itulah. Ini teguran Syekh Zakaria kata, kerana manusia hari ini dalam urusan tersebut, mereka tak ada kira-kira. Maka jangan heran, futuhat susah nak dibuka. Belajar susah faham. Kadang-kadang walaupun cepat faham, susah nak beramal. Kadang-kadang beramal, susah nak istiqamah. Dah kalau istiqamah, kadang-kadang tak boleh dalam tempoh yang panjang. Kerana apa? Disebut dengan qalilul barakah. Kerana kurangnya keberkatan hidup. Berbeza dengan orang-orang dahulu, Tuhan buat kadang-kadang duit tak banyak, tapi Mekah sampai. Duit sedikit, pendapatan tak banyak, tapi umrah sampai. Walaupun pendapatan tidaklah menyebabkan dia kaya, tapi sedekah mampu. Anak-anak boleh masuk belajar, jadi bijak, jadi baik, jadi orang yang berguna. Mungkin kerana barakah. Ya. Sebab itu nilai barakah ini sangat besar dalam kehidupan kita. Masya Allah. Ya. Baik, sambung lagi sikit. Jadi dengan merendahkan suara, maknanya takzim kepada Rasul, Tuhan mengatakan kamu layak mendapat yang pertama maghfirah, keampunan, yang kedua layak untuk mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sahabat takut. Ini kedudukan sahabat. Sahabat ni bila Nabi memperingatkan mereka, benda tu nak dipraktikkan tak perlu tunggu lama. Kita susah tau. Saya kadang-kadang ceramah di masjid. Antara perkara yang saya cuba nak betulkan ialah soft semayang. Soft semayang ni dia, saya selalu buat teguran kerana bila saya bincang tentang masalah isar dalam ibadah, isar dalam ibadat ni makruh hukum dia. Kalau dalam dunia tak apa, dalam masalah dunia. Isar ni maknanya melebihkan. Kita beratur di hospital kadang-kadang kan, ada tempat duduk, tiba-tiba ada orang yang tak ada tempat duduk, kita bagi dia duduk, kita berdiri. Bagus. Dalam masalah begitu tak mengapa. Tapi kalau dalam ibadat, isar ini makruh hukum dia. Antaranya ialah mengisi saf. Sampai hari ni kalau saya kadang-kadang jadi imam, misalnya saya akan kata sawu sufufakum rahimakumullah, betulkan saf, rapatkan saf. Nak masuk saf tu pun lambat. Kemudian bila dah masuk, dia tolak orang pula masuk. Dia dahulukan kawan dia. Seolah-olah saf yang pertama itu tidak diberahikan. Misalnya. Ya. Diberahikan ni maknanya dia macam tak teringin ke? Situ kan ganjaran paling besar, rahmat Allah paling banyak dan sebagainya. Tapi dia tolak orang masuk pula. Nampak tak? Sebab itu kita nak kena ada apa? Dia panggil seolah-olah saya nak relate dengan sahabat. Seolah-olah sahabat ni bila Nabi bagi tahu sahaja hari ni, tak perlu tunggu esok. Sahabat dah jadi takut untuk nak bercakap kuat di hadapan Nabi. Sampai tahap di sini, dia kata di sini, perlahan-lahan seperti orang berbisik-bisik. Sampai tiada berapa dengan Rasulullah. Kerana apa? Memulia dan takzim hormat. Sehingga kalau kita buka dalam kitab menceritakan ahwal sahabat, bila duduk dengan Nabi, bila Nabi mengajar, disebut, ka'anna fi ru'usihimut tayr. Dia punya kerah tu, duduk tak bergoncang badan. Kita kalau mengaji, duduk bersila pun rajin tukar kaki. Saya pun macam tu juga. Kita pun kadang-kadang tak tahan kan. Tapi sahabat boleh duduk di hadapan Nabi SAW dalam keadaan kerah tu. Kerah macam tunggul kayu. Bila tunggul kayu, maka burung ingat itu tunggul kayu, maka mereka hinggap. Itu dia panggil ka'anna fi ru'usihim. Di atas, seolah-olah di atas kepala mereka ada burung. Kerana burung dia takkan stop, dia takkan berhenti, takkan duduk bergayut di dahan ranting yang bergoncang. Ya. Maka dengan sebab itu, sehingga burung menyangka itu adalah tunggul kayu yang mati. Punyalah besarnya akhlak dan adab di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Itu Nabi lah. Ini kalau Tok Guru sampai macam peringkat Nabi ke? Dia sama taraf macam Nabi ke? Tak. Kita tak kata dia macam Nabi. Tetapi dia mewarisi ilmu Nabi SAW. Maka bila Nabi kata, Al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu mewarisi Nabi-Nabi.
maka kita pun kena memuliakan mereka dan akhlak kita kena macam tu juga. Jangan tinggi suara. Ya, jangan tinggi suara. Sekalipun kita tak setuju dengan guru kita. Orang hari ni bila tak setuju, dia tak faham adab khilaf. Menyebabkan dia hilang penghormatan dengan guru dia. Dia hilang respect dengan guru dia. Perlahan-lahan keberkatan dihilangkan daripada kehidupan dia. Kita kalau tak setuju tara mana pun dengan tok guru kita ni, ustaz kita ke, tok syekh kita ke, maka dia ada cara dia. Dia ada cara dia. Saya nak beritahu Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhuma. Kedua-duanya alim besar. Tiba-tiba kalau kita dapati pendapat yang Imam Syafi'i bawa berbeza dengan Imam Malik bawa. Berbeza. Berapa banyak beza sehingga ulama mengandaikan perbezaan pendapat di antara Malik dan Syafi'i lebih kurang 80%. Banyak perbezaan yang ketara, tetapi Imam Syafi'i sedar bahawa aku mampu melakukan ijtihad dan menzahirkan perbezaan ini kerana Imam Malik lah yang ajar aku. Oh kan? Maka sebab itulah dia tetap menghormati Imam Malik. Maka penghormatan kepada Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu itu tidak menyebabkan mereka makin jauh. Makin dekat, okey ya. Kita hari ni dia ada dua isu. Yang pertama, anak murid tak faham adab khilaf. Yang guru pula nak anak murid tu jadi macam dia aja. Jangan khilaf. Susah tak? Susah. Dia tak sama macam ulama dulu. Dia boleh didik anak-anak murid supaya sampai mampu berbeza dengan dia. Alim sampai macam tu. Dan anak murid pula menghormati guru itu walaupun berbeza. Kita hari ni, guru pun tak nak kita jadi lebih. Yang anak murid pula tak reti nak membawa perangai yang baik ketika mana berkhilaf dengan guru. Ya, teruslah menghormati guru. Di situ Tuhan akan buka banyak futuhan. Dia sebahagian ni, kadang kita tak sedar, guru kita zaman sekolah, kita jumpa. Kerana kita ni tak ada istilah bekas. Bekas guru tak ada. Ada beberapa perkara yang tak ada bekas. Yang pertama, bekas mertua. Mana ada orang sebut bekas mertua? Itu yang tak ada tak ada. Kemudian tak boleh sebut pula bekas menantu. Tak boleh. Memang dia menantu kita lah. Cuma sekarang dikahwin dengan orang lain pun tetap menantu. Sebab tu hubungan tu tak putus. Mahram selama-lamanya. Yang ketiga, bekas guru. Tak ada bekas guru. Mantan guru ke bekas guru tak ada. Dialah guru kita. Dia ajar apa? Dia ajar ABC sahaja. Jadi macam Piramli kan, alif, ba, ta. Dalam dialog tu sampai huruf jim, dia kata apa? Dekat sinilah guru kita mati kan, kesian je. Sebab tu dia tak tahu. Baik. Saya pernah membaca Imam Abu Hanifah menghormati seorang Yahudi tersebut kerana Yahudi itu pernah mengajarkan dia bagaimana nak mengetahui cara nak mengenali anjing jantan dan anjing betina ke apa, saya tak ingat. Punya kecil lah ilmu tapi dianggap sebagai ilmu. Dan Masya Allah, baru ni saya jumpa seorang, dia belajar dengan saya tafsir di sebuah masjid. Kemarin saya jumpa dia. Dia ni kalau tak silap dia bekas rektor universiti. Saya tak pasti dia ada PhD ataupun tak, tapi pendidikan dia tinggilah. Belajar dengan saya tafsir. Saya pun tak tahu kata dia orang hebat dulu, tapi sekarang dah pension. Jadi bila setiap kali saya jumpa dia, saya nak salam, nak cium tangan dia tak bagi. Yang kemarin dia sebut depan anak dia, kata saya ni guru dia. Saya jadi luluh hati saya ni sebab saya jadi segan lah kan. Saya kata bukan, saya bukan guru. Saya anak haji je, saya kata macam tu. Terus dia keluarkan, dia kata, man 'allamani walau biharfin, seseorang yang mengajarkan aku walaupun satu huruf maka dia adalah guru aku. Macam tu. Jadi sebenarnya akhlak ini hebat kita jadi rendah diri dengan orang yang ada akhlak. Kita akan jumpa nanti. Kita akan jumpa antara akhlak yang disebut dalam suratul Hujurat ini ialah jangan ada perangai memerli. Perli apa dipanggil sarkasm sarkastik. Betul Betul ya Puan Admin? Saya bahasa-bahasa yang sekarang tak tahu Ustaz. Sarkastik lah lebih kurang macam tu lah. Bukan lastik lastik yang kita nak bunuh, nak tembak burung tu.
Baik. Sebab apa? Kadang-kadang teguran kita tu ada point dia, bagus. Tapi datang dalam bentuk perli, orang tak nak dengar. Dan sekarang kadang-kadang perlian itu lebih tajam daripada daripada cakap kasar. Betul tak? Cakap kasar tak, ya, orang terasa, tapi bila sarkastik, perli, dia lagi kasar. Kan? Kadang-kadang boleh tak saya nak pinjam, saya nak ambil sikit ni, ambil lah, memang saya beli untuk hang je. Nampak tak? Sakit hati terus gitu. Ambil lah lagi. Tak apa, kalau habis nanti aku beli kedai tu letak sini. Makan dalam, Ustaz. Makan dalam. Deep lah bahasa hari ni, dia panggil deep. Orang kampung saya ni dia cakap deep. Tu bahasa orang kampung saya lah. Ya. Jadi sebab itu perli. Nanti ada teguran dalam ni. Ya. Ada teguran yang disebut dalam suratul Hujurat. Baik, kita sambung sikit lagi. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat. Hujurat ni bilik wara'il hujurati aktharuhum la ya'qilun. Bahawa segala mereka itu yang panggil mereka itu akan dikau daripada belakang segala dinding rumah-rumah isteri engkau itu. Kebanyakan mereka itu tiada berakal, mereka itu dengan darjat engkau yang tinggi. Nampak tak? Disebut di sini darjat engkau ya Rasulullah, darjat Rasulullah tu sangat tinggi. Bila darjat tinggi, tiba-tiba mereka panggil daripada belakang saja. Dia bila kita panggil Tok Guru, orang yang ada kedudukan, orang yang ada ilmu, bolehkah kita panggil dari belakang? Tok Guru, Ustaz, panggil dari belakang. Maisat belakang. Tak boleh. Kita pergi jumpa dia. Macam tu. Ini teguran kepada sebahagian sahabat yang memanggil daripada sebalik tabir sahaja dari Rasulullah. Teguran ini diberikan kerana apa? Kerana mereka lupakan bahawa darjat kamu begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, sambung lagi. Ustaz, ayat zajrun tu maksud Ustaz? Zajrun. Zajrun ni kata-kata ayat 4 ni lah. Ayat Zajrun ni macam makian zajrun lah. Okey. Ataupun cemuhan. Dan barang yang mana sebut daripada hormat, ta'zim bagi engkau, maka panggil mereka itu serta rumah-rumah isteri Nabi. Pergi ke Riau, ya Muhammad, ya Muhammad. Orang Arab dulu sebelum Nabi bawa akhlak, adalah beberapa tabiat mereka yang benda itu tidak dipandang sebagai benda besar. Panggil Nabi Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Macamkan dalam satu peristiwa, kalau kita baca balik bila Nabi SAW tengah mengajar, datang seorang badui. Dia tanya apa? Ya Muhammad, mata sa'ah, mata sa'ah. Ni saya buat suara ni memang suara yang disebutkan oleh Dr. Ali Jumaah. Gaya bahasa orang Arab tu dengan intonasi suara pun dah tak hormat Nabi. Kan? Dia tanya, bila kiamat ya Muhammad? Ya Muhammad, mata sa'ah, mata sa'ah. Dia ulang tu 3 kali. Nabi, soalan pertama Nabi buat tak indah. Tanya lagi, mata sa'ah. Kali kedua Nabi buat tak indah. Kali ketiga pun buat tak indah. Lah kali ketiga, Nabi kata, kamu tanya banyak tentang kiamat. Kamu sejauh mana dah kamu menyediakan persediaan untuk pergi ke sana? Jadi ucapan tadi tu, saya nak bagi tahu, kata mereka memanggil Muhammad. Ya, sebenarnya tak boleh panggil Muhammad. Tuhan sendiri pun Muhammad ni untuk cerita hikayat je. Kalau untuk nak sebut sekian-sekian arahan, mana ada Tuhan guna Muhammad? Tuhan guna ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Nampak tak? Punyalah tinggi. Tiba-tiba mereka panggil ya Muhammad, ya Muhammad. Cuba panggil nama Tok Guru kita gitu tengok. Namanya Ustaz, contohlah nama apa? Ustaz Harun. Kita panggil Harun, boleh tak? Kasar, tak elok. Sebab itulah perbincangan tentang boleh tak kita letak Sayyidina dalam kepada Nabi kita Muhammad SAW walaupun dalam bacaan dalam solat. Misalnya ketika tahiyat kan, tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sunat dalam mazhab kita, pandangan yang kuat ialah sunat kita letak. Sehingga di Mesir, kalau azan letak yang tu. Asyhadu an la ilaha illallah
Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Letak sayyidana. Kita di Malaysia tak payah buat lah, nanti orang pelik lah pula. Tapi di sana memang kami diajar mentakzimkan Nabi SAW dengan sebenar-benar sanjung. Letak Rasulullah di sebenar-benar kedudukan yang tertinggi. Kerana dia adalah kekasih Tuhan. Jadi oleh dengan sebab itu, kita tak boleh membuatkan diri kita ini kurang hormat kepada Rasulullah. Dan segala wasilah yang membabitkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Dan jika bahawa mereka itu sabar nanti sebentar hingga engkau keluar. Lagi Rasulullah tak keluar, duduk macam itulah. Ya Muhammad, ya Muhammad. Macam kita pergi rumah orang. Kan? Oi, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kan? Panggil nama pula. Tak cukup dengan nama, panggil nama Tok Wan. Kalau orang ni kan kalau panggil nama penuh tu nampak macam serius. Kan? Ya, jadi sebab tu Quran tu kata cuba sabar sekejap sampailah Muhammad. Sampai Nabi keluar. Jangan duk terpekik melolong macam tu. Ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Jadi kalau kita baca dalam ayat ni, takkanlah kita nak kata ayat ini hanya untuk Nabi Muhammad saja. Untuk orang lain tak apa nak buat kasar sikit. Tak. Ini cerita tentang Nabi dan juga nak menceritakan al-ibratu bi'umumil lafzi. Kita pakai lafaz yang umum. Jadi dengan orang yang ada darjat kedudukan, cuma sudah tentulah darjat Nabi lebih. Ya. Tapi benda ini perlu dipraktikkan dalam kehidupan kita seharian. Sebab orang macam saya sebut tadilah, kita akan jadi feel orang tak boleh, orang cannot go tu. Tengok akhlak, out. Stop dekat tu je. Dah tak nak bincang apa lagi dah. Ilmu setinggi gunung macam mana pun orang dah tak boleh dengan kita. Ya, sebab apa? Sebab akhlak. Habis stop dekat tu je. Sebab tu kalau saya pernah sebut lah, tuan-tuan pernah ingat, tak tahulah saya pernah sebut ke tak, negara-negara Islam yang dibuka dengan jalan peperangan hanyalah 30% sahaja. Saya ambil ucapan ni daripada Al-Habib Ali Al-Jufri. 30% sahaja yang dibuka dengan jalan perang. 70% lagi tak sempat perang pun. Orang dah terima Islam sebelum dari perang lagi. Maknanya kerana ketinggian akhlak, ketinggian budi, kerana keluhuran, kesopanan, kan? Sehingga pernah disebut bahawa tentera Islam ini kita akan lebih mempercayai mereka lebih daripada kita mempercayai bapa-bapa kita sendiri. Sampai macam tu. Jadi madrasah Rasulullah ini madrasah yang paling hebat ialah akhlak. Sambung lagi. Jadi kita jangan buat macam tu. Punyalah kalut. Tak puas hati bagi salam pintu depan, pergi pula pintu dapur. Kesian kawan tu, dia mungkin duk melabur di dalam toilet, kita tak tahu. Baru separuh keluar. Tapi kita panggil dia macam tu, masuk setengah balik. Tak jadi keluar terbantut. Tak puas dia. Jadi mesti dia layan kita pun dalam keadaan terpaksa. Kesian dia. Baik. Wallahu ghafurur rahim. Dan bermula Allah itu Tuhan yang amat mengampuni lagi amat rahim bagi yang taubat daripada mereka dan turun. Setelah itu mereka pun taubat. Mereka sedar bahawa apa yang mereka perlakukan pada Rasulullah menunjukkan rendahnya adab mereka dengan Nabi. Mereka taubat. Maka Allah Ta'ala sebut, Wallahu ghafur. Allah Ta'ala ni sangat mudah mengampun. Banyak hebat dia punya keluasan keampunan dia dan sangat rahim. Dan bermula Allah itu Tuhan yang amat mengampuni lagi amat rahim bagi yang taubat daripada mereka itu, dan turun pada Walid bin Uqbah bin Abi Mu'id radhiyallahu anhu telah suruh akan dia oleh Rasulullah jadi amir pergi terima zakat Arab Bani Mustalaq. Maka tatkala sampai datang ketakutan mereka itu sebab ada berseteru antara dia dengan mereka zaman jahiliah. Maka balik ia berkhabar pada Rasulullah mereka itu menegah zakat dan hendak bunuhnya. Maka murka Rasulullah suruh Khalid bin Al-Walid pergi dengan sembunyi. Maka sampai Khalid bin Al-Walid waktu maghrib dan dengar akan maghrib dan isyak daripada mereka, maka tiada dilihat daripada mereka itu melainkan taat dan baik.
tiada suatu derhaka, maka terima zakat ia daripada mereka itu. Balik maklum pada Rasulullah, maka turunlah ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Hai segala mereka yang beriman, jika datang akan kamu oleh seorang fasik dengan satu khabarnya jahat, maka ambil tahqiq kenyataan oleh kamu sebenarkah atau tiada. Ini ayat tabayyun. Okey, arahan yang seterusnya. Berapa arahan lah, siapa yang rajin cuba himpun, dia akan jumpa ada 11 arahan dalam ayat ini. Ayat yang seterusnya Tuhan minta kita tabayyun. In ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Kita tak kenal orang tu, tak kenal satu isu, tapi kadang-kadang kita kenal dia ini fasik, semayang jarang-jarang, kadang-kadang tak semayang langsung, duduk dalam kampung, dalam taman kita pakai seluar pendek, isap rokok merata-rata, kemudian macam-macam lah kan. Bila jadi macam tu, tiba-tiba bila dia bawa berita, senang je kita telan. Dan sebahagian daripada apa yang dia cerita menyebabkan kita percaya menganiaya orang lain. Berlaku peristiwa ini bila turun kepada Walid bin Uqbah bin Abi Mu'izz. Dia ni Rasulullah suruh dia pergi minta zakat, pergi kutip zakat daripada suatu perkampungan namanya perkampungan Bani Mustalaq. Bila dia sampai di kampung itu, dia kata orang tak nak bayar. Sebab apa? Sebab sebahagian daripada penduduk kampung itu tak suka dengan dia kerana waktu jahiliah dulu dia ada isu, dia ada kes. Maka Nabi jadi murka. Nabi suruh Khalid bin Al-Walid pula pergi. Maka bila sampai Walid waktu maghrib, Khalid Al-Walid tengok pada waktu maghrib dengar dia orang ni akan maghrib, maknanya semayang maghrib. Lepas tu waktu isyak semayang isyak. Kemudian mereka itu maka tiada dilihat daripada mereka itu melainkan taat. Bagus je. Kenapa Uqbah, Walid bin Uqbah tadi kata macam lain? Walid bin Uqbah kata mereka ini tak setuju dengan aku dan mereka ini nak bunuh aku, mereka ini perambat aku keluar, tak nak bayar zakat. Bila Khalid Al-Walid sampai, okey je. Kan? Zakat dia orang bagi dekat aku. Kemudian semayang maghrib okey, semayang isyak bagus. Tidak dilihat daripada mereka melainkan ketaatan. Di situ jangan terus percaya. Jangan senang-senang telan maklumat di media sosial. Kadang-kadang orang main cerita di rumah kita, mentang-mentanglah dia kawan baik kita, suka bagi duit dekat kita, suka belanja kita makan, suka belum tentu yang dia bawa tu betul. Maka di sini arahan untuk fatabayyanu, maka tabayyun, cari, buat sedikit homework. Janganlah terus percaya, kesian dekat orang. Saya tengok di media sosial ni banyak macam tu. Kadang-kadang selepas seminggu baru kita tahu realiti sebenar. Untuk dia panggil apa? Untuk kali pertama dengar tu, seolah-olah yang dia cakap tu kita jadi marah, kita jadi tak puas hati. Ya. Baru ni jadi di tempat saya, dekat je ni. Kejadian tu kalau tak silap viral ni. Ada orang tumpang di rumah homestay seorang tua tu. Kemudian dia viralkan video orang tua tu lempar beg dia keluar. Oh, dekat ni. Dekat rumah saya, tak jauh. Kan? Kalau ikut di berita di media sosial, ya kita akan jadi marah. Kenapa ni? Kamu ni owner. Orang sewa rumah kamu, bagi duit dekat kamu. Tiba-tiba kamu lempar beg. Macam tu je. Selepas 4-5 hari baru dapat penjelasan. Oh, rupanya sekian. Jadi kesian kita percaya dulu. Menyebabkan sebahagian orang teraniaya. Jadi Allah Ta'ala pesan, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang ni kadang-kadang ustaz-ustaz pun pesan ke orang ni, saya pesan kat diri saya dulu ni. Saya setiap kali mengajar, saya nak niat begini. Saya tak nasihat tuan-tuan sebenarnya. Tuan-tuan dengar sudah. Tuan-tuan dengar saya sedang menasihatkan diri saya. Sebab kita nak nasihat orang pun kadang-kadang kita tak perfect. Dan saya tak ada niat nak ubah orang. Saya nak ubah diri saya dulu. Kebetulan saya cakap ni di hadapan telefon, di hadapan dalam online punya kelas. Ini pakat-pakat dengar. Okay?
Baik, apa bahayanya kita percaya dulu sebelum kita cari penjelasan? Antusibu qauman bijahalatin. Kerana takut bahawa kami kena akan kaum itu bunuh atau tawan dengan jahil. Nampak tak? Kalau percaya terus tadi, sudah tentulah kaum tadi yang tak bayar zakat tadi tu, konon yang tak nak bayar, sedangkan dia yang tak minta. Maka mungkin akan jadi mangsa bunuh, jadi mangsa perang. Sebab apa? Sebab memang ada satu kaum yang tak nak bayar zakat selepas ba'da wafati Rasulullah SAW. Dengan arahan daripada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar kata serang bunuh mereka. Kerana mereka memang tak nak bayar zakat. Mereka menafikan kewajipan zakat. Nampak tak? Jadi kalaulah dipercayai terus kisah Al-Walid bin Abi Mu'izz tadi, sudah tentu mereka dah kena bunuh ramai-ramai kerana apa? Kerana tak nak bayar zakat. Jadi sebab itu, Khalid Al-Walid sedang buat tabayun. Dia sempat pergi tengok-tengok, tidak dilihat daripada mereka melainkan ketaatan sahaja. Maka sebab itu kalau kita tak semak dengan habis, tidak tabayun, takut bahawa kami kena akan kaum itu bunuh atau tawan dengan jahil, maka jadi kamu atas perbuatan kamu itu menyesal. Kata ulama makna fasik ini, gopoh bawa khabarnya. Garis dekat situ yang ada kitab. Gopoh bawa khabar juga sebagai ciri-ciri fasik. Cepat sangat. Sebab tu Nabi SAW kata, kafa bil mar'i kaziban. Memadailah, cukuplah seorang itu dituduh sebagai pendusta dengan dia hanya semata-mata bawa berita sahaja. Dia tak menambah-nambah, dia tidak mereka, benda tu memang dia dengar sungguh, cuma dia tak sempat semak benda tu betul ke tak. Sudah dilabel sebagai pembohong dalam agama kita. Jadi kita kalau orang cakap apa-apa, tanya dulu dah habis semak ke, memang dah double check ke, triple check ke. Dia kata zaman sekarang tak sempat nak check banyak-banyak lah. Percaya terus lah, senang. Tak boleh. Tak boleh macam tu. Ya. Bawa khabar jahat. Gopoh bawa khabar jahat dengan tiada ambil tahqiq. Tahqiq tu kepastian, confirmation. Ya. Orang kampung saya lah, tempat saya ni dia panggil confirmation. Orang Ipoh panggil pasti, kepastian. Bukan fasik keluar iman, tak. Dia tak sampai iman terkeluar sampai nak kena mengucap lain, tak. Maka Rasulullah suruh Khalid bin Al-Walid ambil tahqiq, maknanya ambil, sila semak supaya Khalid cek bagi habis. Dengan tiada ambil tahqiq, bukan fasik keluar iman, maka Rasulullah suruh Khalid Al-Walid ambil tahqiq khabarnya. Tiada sebenar seperti dahulu itu. Maka wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi kathirin minal amri la'anittum. Dan ketahui oleh kamu, hai segala muslimin, bahawa ada pada kamu itu Rasulullah. Tuhan nak mereka sahabat-sahabat menyedari bahawa di samping kamu, di kalangan kamu ada Nabi. Maka jangan buat suka-suka. Ya. Pernah tak dengar satu hadis? Saya tutup. Kita stop dekat ni je ayat Quran, kemudian kita baca suratul Mulk. Tapi saya nak cerita satu kisah Nabi, nak cerita bahawa di sisi kamu ada Rasulullah SAW. Sekarang dah 9:25. Jadi sekejap lagi kita baca suratul Mulk. Ya. Baik. Cuma saya nak tutup ayat ini. Nanti kita mula dekat ayat tu juga. Jangan ayat ni tak habis hurai lagi. Nanti ingatkan saya, anna fikum Rasulullah. Mula dekat situ. Cuma saya nak cerita bahawa pernah suatu keadaan sahabat Nabi ini ada yang dah lama memeluk agama Islam. Tiba-tiba dalam suatu peristiwa agihan harta rampasan peperangan, ya, tiba-tiba Rasulullah diagihkan. Dalam agihan tersebut ada suatu kaum yang mana dia orang ni menyertai peperangan. Sebabnya bila berlaku peperangan ni banyak kabilah yang masuk. Ada satu kabilah ni dia baru je masuk Islam. Tapi walaupun baru masuk Islam, tiba-tiba masuk join perang, tiba-tiba menang. Bila menang, Rasulullah bagi kat dia orang ni harta rampasan perang begitu banyak. Jadi dah tentulah sahabat-sahabat yang dah lama peluk Islam, yang dah lama duduk dengan Nabi, mereka ni ada sentap sikit. Sentap. Ya. Terasa hati. Terasa hati sikit. Sebab apa? Dia orang bincang sama-sama dia orang. Dia orang ni orang lama. Okay. Legend. Dia orang kata, kenapa Rasulullah buat macam tu?
Kita ni dah lama masuk Islam. Kita dah lama duduk dengan Nabi. Dulu waktu Nabi dihalau, Nabi dicerca, dicemuh, di pulau, kita dah ada dengan Nabi. Dia orang ni baru je masuk Islam. Tiba-tiba menang perang, Rasulullah melebihkan mereka. Seolah-olah mempertikaikan keputusan Nabi SAW. Nabi tahu benda ni jadi. Nabi ni dapat wahyu. Malaikat bagi tahu, kata sahabat-sahabat tak puas hati. Tapi dia orang tak cakap direct dengan Nabi. Dia orang cakap di belakang Nabi. Maka bila Nabi menyedari keadaan itu, Nabi pun sebut macam ni. Nabi kata, ala tardau ayyazhaban nas bisyatin wa ba'ir. Kamu duk petikai keputusan aku, kamu tak redha ke? Dia orang tu, aku bagi kat dia orang kambing, unta banyak daripada kamu. Dia orang balik kampung mereka sebab dia orang tak duduk dengan aku. Dia orang duduk perkampungan lain jauh dari sini. Maka dia orang bawa balik unta dengan kambing, tapi kamu bawa balik aku. Wa antum tazhabun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kamu duduk dengan aku. Maka di sisi kamu ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam peristiwa itu, kata Profesor Dr. Said Ramadan Al-Buti, sahabat-sahabat menangis sehingga basah janggut. Kerana apa? Kerana mereka lupa bahawa mereka sedang duduk dengan Nabi SAW. Sebab tu peluang sahabat duduk dengan Nabi adalah peluang yang sangat, dipanggil peluang keemasan dalam kehidupan. Sebab tu mereka menyedari bila ditegur oleh Nabi, basah janggut, menangis. Sebab apa? Sebab mereka tak sedar bahawa mereka duduk dengan aset yang paling mahal dalam dunia. Tak ada yang paling mahal lebih dari Rasulullah, tak ada. Tak ada. Nahi. Rasulullah yang paling mahal sekali. Sebab tu jiwa kita sendiri kalau ada Rasulullah dan kita tak berenggan dengan Rasulullah, sebenarnya kita makin rapat dengan Allah. Ya. Jadi insya-Allah nanti kita akan huraikan ayat itu dalam pertemuan pada minggu hadapan. Nanti ingatkan saya pada di mana tempat kita berhenti. Baik. Jadi buka Quran, kalau tak buka boleh share di skrin, kita baca suratul Mulk sama-sama sebelum kita mengakhiri kelas pada malam ini. Ya. Ada ruang untuk soal jawab daripada jemaah, Ustaz? Ada soalan ke? Kalau ada silakan. Kita kan pada jemaah yang nak membukakan soalan. Silakan tanya soalan berkaitan boleh ya. Kalau tak ada, Ustaz, macam tu juga sekiranya kan kalau kita di antara sahabat-sahabat kita memanggil dengan panggilan nama yang dia tak suka. Ya. Kita meletakkan laqab sesuatu benda yang kita tak suka, kawan kita tak suka, ataupun dia suka tapi benda tu keji. Kita panggil nama binatang misalnya, tapi dia suka pun tak boleh juga. Dia kata tak apalah, panggil jalan lembu, macam okey je, tak boleh. Nanti jadi normalisasi benda-benda yang tak elok macam tu. Yang keduanya, dia tak suka lagi-lagi lah tak boleh. Panggil macam-macam orang hari ni. Jadi akhirnya lekat gelaran itu. Mentang-mentang dia gelap sikit, kita panggil dia kicap, ya. Macam-macam. Putih sangat panggil ayak soya. Kawan saya dulu ada panggil ayak soya panggil kat dia. Sebab apa? Putih macam lah. Kadang-kadang ada yang tidur bunyi bising, panggil dia lori. Sebab apa? Bunyi tu macam-macam lah. Dia berdengkur kawan saya ni, orang panggil dia mesin padi ada juga. Macam-macam lah ni. Gelaran banyak sangat. Jadi jangan panggil begitu. Dan pernah berlaku ada seorang sahabat ni, ada seorang sahabat Nabi, dia punya betis dia kecil. Kalau pernah dengar riwayat, tapi saya tak ingat nama sahabat ini. Dia punya betis kecil. Bila sahabat tengok, sahabat akan ketawa. Kerana betisnya terlalu kecil. Maka Nabi SAW menegur, Nabi kata, sesungguhnya betis dia ini kalau ditimbang di akhirat nanti berat. Macam mana terberat dia sebesar Bukit Uhud ke apa, saya tak ingat dia punya bandingan Nabi. Sebab tu bagaimana Nabi tak pernah menggelarkan orang. Kalau gelar pun yang baik-baik. Sebagaimana diletakkan Abu Hurairah, bapa kucing. Gelaran-gelaran itu menyebabkan dia orang bangga. Macam Umar Al-Faruq. Kan, tak apa. Khalid Al-Walid Saifullah. Yang tu tak apalah. Berbuah nama yang baik. Menunjukkan keberanian, kepujian. Ya. Tapi orang Arab ni tak macam kita. Orang Arab ni sebahagian daripada apa yang pelik bagi kita, kepujian bagi mereka. Sebab itu kalau kita tengok ada nama Syekh Mustafa As-Sibai. Sibai ni buah. Kan? Tapi buahnya macam sudut mana? Ada kepujian dia. Ada yang disebut sebagai Abad Turab. Abad Turab ni bapa tanah. Okey. Ya. Jadi panggil yang elok lah bapa tanah. Tanah okey lagi ni, bubuh tanah liat pula. Yang tu masalah jugalah. Mentang-mentang dia
Ya. Memang panggilan tu tak elok, tapi kadang-kadang panggilan tu lah nak buat bagi kita kenal. Kadang macam kat kampung kan, bila ada meninggal, dia contohlah, mereka panggil dia Pak Mat apa? Pak Mat Nyok. Pasal dia duduk naik nyok. Lepas tu bila kita panggil nama dia betul, orang, yang mana satu ah? Alah, Pak Mat Nyok tu, bila kata Nyok baru orang tahu. Oh, dah meninggal dah, innalillah. Jadi bukanlah kita nak panggil dia, tapi gelaran dia tu memang terkenal kat kampung kan. Kita nak bagi tahu orang lah. Macam Belacan. Oh, Itu siapa tu? cara. Chan Belacan Ya. tu. Chan Belacan. Ya, saya faham. Tapi bukanlah kita nak ni, tapi Yang kita tak memperkenalkan, kata ada orang yang meninggal tu memang nama-nama macam tu yang orang boleh ingat. Saya Pak Mat Nyok dia rasanya Pak Mat tu tak marah lagi, biasa je. Kan? Jadi abang tadi gelaran-gelaran yang keji. Ada juga orang panggil Pak Mat Beruk sebab bukan sebab dia beruk, sebab dia Dia duk Bela. jadi dia ni bila sebab beruk, dia duk naik nyok pun dengan beruk. Kadang-kadang bukan kita nak panggil, tapi memang gelaran dia macam tu. Pasal saya tak apa kot Ustaz kan. yang tu tak apa, yang tu tak ada masalah sebab Kita kita nak kenalkan, nak bagi tahu kan. mengumpat yang dibenarkan mengumpat. Mengumpat tu bukan kita nak mengeji dia, tapi oleh kerana orang tak kenal, maka kita terpaksa bawa Nama gelaran. gelaran tersebut. Itu tak apa, tidak ada masalah. Tapi Masih Ustaz. jangan kita depan dia pun kita panggil dan kita tak, jangan. Okay, tapi kalau setakat Pak Mat Nyok ni saya rasa tak ada masalah, dia pun okey ya. Cuma saya faham itu contoh tamsilan saja. Okey? Nanti kita sambung insya-Allah ya. Baik, kita tengok suratul Mulk. Boleh share di screen kalau boleh. Kalau tak ada saya buka di sini, tak apa. Al-Quran ada di tangan saya lah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير
ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله العظيم. Saya persilakan Ustazah Maskiah untuk umumkan program-program yang akan berlangsung di Gemah Nur Iman untuk esok hari. Dipersilakan. Silakan. Barakallahu azim. Demikian tadi bacaan tasbih surah Al-Mulk daripada Ustaz. Semoga kita mendapat rahmat dan kasih sayang Allah daripada bacaan surah tadi, dan alhamdulillah jazakallahu khairan katsiran daripada perkongsian ilmu tadi. Semoga kita semua mendapat keredaan dan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga juga ilmu tadi dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan seandainya kita juga berhadapan dengan orang-orang yang berilmu dan yang kita hormati, sepatutnya kita memang menjadi orang yang sentiasa menghormati antara satu sama lain. Lebih-lebih lagi dalam perbicaraan Ustaz ya. Semoga apa yang kita bicarakan tidak menyinggung hati dan juga perasaan orang lain. Ya. Okey Ustaz, terima kasih juga kepada para jemaah yang terus berada di taman syurga, di taman ilmu. Semoga malam ini dapat kita ilmu yang bermanfaat. Dan dengan ini juga saya mohon untuk buat hebahan kuliah seterusnya pada esok hari, ini pada jam 6.45 pagi bersama dengan Ustaz Ustaz Mastam dengan bacaan Yasin, doa, selawat dan tazkirah. Mahmud. Mastam bin Mahmud. Mahmud Mastam. Mahmud bin Mastam. Kembali. Sorry. Ustaz Mahmud bin Mastam. Okey, dengan kuliah dari subuh, iaitu dengan bacaan Yasin, doa, selawat dan tazkirah, insya-Allah. Dan dengan ini saya selaku moderator pada malam ini mewakili Gemah Nur Iman mohon kemaafan dan kesilapan di atas kekurangan dan kesilapan sepanjang mengendalikan kuliah pada malam ini. Dan sebelum akhir majlis kita pada malam ini, jemput dengan hormatnya Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan suratul Asr, dan saya sudahi dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz. Tafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saya mohon ampun, kemaafan kalau ada kekurangan pada malam ini. Mudah-mudahan
Allah Ta'ala sentiasa merahmati seluruh warga Gema Nur Iman yang sentiasa committed istiqamah dengan pengajian walaupun lewat malam sampailah pukul 10.40 dah sekarang. Mudah-mudahan insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Astaudi'ukumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.